Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Marsyidah binti Zakaria merupakan guru di SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, Bota Perak dan mengajar subjek Asas Sains Komputer semenjak tahun 2016. Saya rasa cukup bertuah kerana diberi peluang untuk berkongsi inovasi saya pada International Seminar 2022 anjuran PPD Saratok dan Adun Kabung N40. Tanpa membuang masa, izinkan saya memulakan perkongsian. Tajuk inovasi saya ialah penggunaan Google Site dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR Google Site on the go. Apa itu Google Site? Google Site adalah media menghasilkan halaman web berstruktur percuma yang ditawarkan oleh Google. Apa itu Google Site on the go? Google Site on the go adalah pelantar bahan bantu mengajar atau BBM yang digunakan bagi subjek Asas Sains Komputer tingkatan 1, 2 dan 3. Objektif Google Site on the go ialah merancang PDPR dengan lebih teratur dan lancar. Hal ini kerana guru sememangnya menjadi perancang kepada sesebuah pengajaran, tidak kira secara bersemuka atau secara atas talian. Pengajaran yang tidak teratur akan menyebabkan isi pengajaran tidak dapat disampaikan dengan baik. Yang kedua, melaksanakan PDPR dengan baik. Melaksanakan PDPR dengan baik dapat memudahkan isi pengajaran disampaikan kepada murid. PDPR yang tidak lancar boleh mengundang rasa bosan kepada murid-murid. Objektif yang ketiga ialah maklumat dan tugasan dapat disampaikan dengan jelas. Sewaktu PDPR berlangsung, banyak kumpulan subjek diwujudkan secara atas talian. Hal ini menyebabkan maklumat dan tugasan daripada guru bertindan di dalam kumpulan tersebut. Ada sebilangan murid tercicir daripada mendapat maklumat dan tugasan daripada guru. Objektif yang keempat, menyediakan bahan bantu mengajar atau BBM yang dapat membantu murid. Murid sangat memerlukan bahan pengajaran yang digunakan oleh guru di dalam kelas. Hal ini dapat membantu murid-murid untuk membuat rujukan setelah kelas berakhir. Ini juga dapat membantu murid-murid yang tidak sempat untuk mengikuti kelas secara atas talian. Apakah isu yang menyebabkan timbulnya idea untuk menghasilkan inovasi ini? Yang pertama, COVID-19 melanda dunia dan sistem pembelajaran beralih kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Semua guru dan murid terlibat dalam sistem PDPR yang menyebabkan semua pembelajaran berlaku secara atas talian. Isu yang kedua, terlalu banyak kumpulan subjek secara atas talian semasa PDPR. Tidak dapat dinafikan lagi, kumpulan subjek menggunakan aplikasi WhatsApp sememangnya menjadi pilihan guru dan murid. Oleh sebab itu, banyak kumpulan subjek yang diwujudkan bagi menyalurkan maklumat dan tugasan kepada murid. Isu yang ketiga, arahan dan tugasan subjek bertindan dengan perbualan subjek lain. Sebagai contoh, guru subjek matematik memberikan tugasan dan makluman pada jam 8 pagi. Namun pada jam 9 pagi muncul pula maklumat daripada guru subjek lain. Maka kumpulan subjek tersebut akan dipenuhi dengan maklumat, perbualan dan pertanyaan daripada murid-murid kepada guru. Bagi murid-murid yang ketinggalan kelas secara atas talian, mereka perlu menyemak semula tugasan di dalam aplikasi WhatsApp dan ternyata terlalu banyak makluman di situ. Ini menyebabkan murid keciciran maklumat yang penting. Isu yang keempat, proses pentaksiran bilik darjah atau PBD oleh guru-guru terganggu dan tidak lancar. Hal ini kerana murid tidak dapat menyiapkan tugasan lantaran tidak mendapat maklumat dan tugasan yang lengkap daripada kumpulan subjek pada aplikasi WhatsApp. Murid berasa keliru dengan jumlah maklumat yang banyak dan proses PBD oleh guru tidak dapat berjalan lancar. Apakah sasaran bagi inovasi saya kali ini? Sasaran saya ialah murid-murid yang mengambil subjek Asas Sains Komputer tingkatan 1, 2 dan 3. Seramai 36 orang murid telah berjaya melengkapkan borang soal selidik. Apakah metodologi yang telah saya gunakan untuk mendapatkan data bagi inovasi ini? Saya menggunakan dua kaedah iaitu soal selidik. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 96 orang murid yang mengambil subjek Asas Sains Komputer dan 36 orang murid berjaya melengkapkan borang soal selidik ini. Kaedah yang kedua ialah pemerhatian. Saya melakukan pemerhatian ke atas murid-murid yang terlibat menggunakan inovasi ini selama 6 bulan. Murid-murid memberikan maklum balas yang positif mengenai penggunaan Google Site on the go ini. Borang soal selidik yang diedarkan menggunakan skala Likert iaitu skala 1 sangat tidak setuju dan skala 5 untuk sangat setuju. Dapatan hasil kajian yang pertama ialah bagi soalan saya mendapatkan maklumat mengenai isi pengajaran yang disampaikan oleh guru dengan jelas.
Seramai 29 orang atau 80.5% responden memilih skala 4 dan 5 yang bersetuju bahawa penggunaan Google Site on the go dapat menyampaikan isi pengajaran dengan jelas. Ini sememangnya sangat perlu kerana semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, murid-murid tidak bersemuka dengan guru untuk mendapatkan isi pengajaran. Maka penggunaan Google Site on the go amat tepat bagi situasi ini. Dapatan hasil kajian seterusnya bagi penyataan, saya mendapat arahan mengenai tugasan semasa PDPR dengan jelas. Sebanyak 80.6% responden memilih skala 4 dan 5 yang menunjukkan bahawa penggunaan Google Site on the go dapat membantu murid mendapat arahan mengenai tugasan dengan jelas. Ini kerana arahan mengenai tugasan diberikan oleh guru mengikut jadual waktu yang diberikan oleh sekolah. Jika ada murid yang terlepas pandang mengenai arahan yang diberikan, murid-murid boleh merujuk kembali kepada pautan Google Site on the go yang diberikan. Oleh itu, aplikasi Google Site yang digunakan bagi platform Google Site on the go ini sememangnya pilihan yang tepat. Dapatan hasil kajian seterusnya bagi penyataan, saya mendapat maklumat yang disampaikan di dalam kumpulan WhatsApp tidak bertindan seramai 25 murid memilih skala 4 dan 5 yang membuktikan bahawa murid bersetuju dengan penyataan ini. Hal ini kerana arahan yang bertindan di dalam aplikasi WhatsApp menyebabkan murid tercicir tugasan yang diberikan oleh guru. Murid yang tidak dapat mengikuti kelas secara atas talian juga tetap mendapat maklumat mengenai kelas PDPR pada hari tersebut. Oleh itu, penggunaan Google Site on the go dapat menyelesaikan masalah ini. Dapatan hasil kajian seterusnya bagi penyataan, saya boleh mengakses pautan Google Site yang diberikan oleh guru. Peratusan responden yang memilih skala 4 dan 5 ialah 83.3%, iaitu mewakili 30 orang murid. Ini membuktikan pautan Google Site on the go mudah diakses oleh murid tanpa perlu log masuk seperti aplikasi lain. Murid akan merasa terbeban sekiranya mereka perlu log masuk dan mendaftar bagi sesebuah aplikasi. Oleh kerana itu, penggunaan Google Site on the go sememangnya tepat dan berkesan. Dapatan hasil kajian seterusnya bagi penyataan, saya mudah memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh cikgu. Seramai 29 orang murid memilih skala 4 dan 5 yang juga mewakili 80.6% daripada keseluruhan responden. Hal ini kerana isi pengajaran telah tersedia untuk dirujuk oleh murid tanpa adanya lambakan pautan pada kumpulan subjek di dalam aplikasi WhatsApp. Ini menunjukkan bahawa murid-murid dapat memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru berbantukan bahan bantu mengajar atau BBM iaitu Google Site on the go. Dapatan hasil kajian seterusnya bagi penyataan, saya dapat melaksanakan latihan secara atas talian dengan mudah. Seramai 27 orang murid bersetuju dengan penyataan ini dan memilih skala 4 dan 5. Peratusan yang diwakili ialah sebanyak 75% daripada keseluruhan responden. Ini membuktikan bahawa latihan yang diberikan secara atas talian menggunakan platform Google Site ini dapat membantu murid melaksanakan PDPR dengan lancar. Pautan nota dan tugasan tersedia di dalam platform ini, tidak perlu tercari-cari pautan dalam kumpulan subjek secara atas talian yang lain. Inovasi ini telah disebar luas kepada guru-guru dan murid-murid melalui pelbagai kaedah. Seramai 96 orang murid yang mengambil subjek asas sains komputer sememangnya telah menggunakan Google Site on the go semasa proses PDPR berlangsung. Manakala seramai 43 orang murid bagi subjek Bahasa Melayu tingkatan 2 turut sama menggunakan platform ini kerana saya juga merupakan guru subjek Bahasa Melayu. Penyebaran maklumat mengenai inovasi ini diteruskan lagi pada sesi perkongsian program pembudayaan PAK 21 yang dianjurkan oleh SMJK Jitsin 2 seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Program ini telah diadakan secara atas talian pada 9 Oktober 2021 yang melibatkan semua guru-guru di sekolah tersebut. Terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan, iaitu menggunakan Google Site on the go apabila guru tiada di sekolah. Saya telah melaksanakan kaedah ini apabila saya tiada di sekolah dan murid mendapat manfaat pendidikan walaupun saya tiada bersama-sama di dalam kelas. Penambahbaikan kedua ialah murid memuat naik bahan pada platform Google Site. Pendekatan ini dapat menambahkan keyakinan murid untuk berkongsi ilmu dan kepakaran menggunakan teknologi. Penambahbaikan yang ketiga ialah sebar luas kepada lebih ramai guru dan murid. Bagi saya, platform ini percuma dan mudah digunakan oleh guru dan murid serta tidak membebankan simpanan atau storage pada komputer. Selesai sudah perkongsian inovasi saya pada kali ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi ruang dan peluang ini untuk sama-sama kita menimba ilmu dan berkongsi idea ke arah pendidikan yang lebih baik.
Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap, tutur bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian, terima kasih.